Azrul. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ya Muhammad Datuk Paduka Amal, apa khabar? Alhamdulillah. Ya Muhammad Datuk Abdul Razak Jaafar. Juga rakan saya di utara, hujung utara. Yang Muhammad Tuan Azman Muhammad Yusof. Saya amat sukacita kerana dapat bersama-sama dengan ketiga-tiga anda. Kali terakhir saya ingat saya bertemu secara fizikal ya. Tapi kali ini kita bersua melalui orang kata apa ni alam maya ya. Virtual interfacing ya. Jadi inilah kelebihan teknologi walaupun kita tidak dapat bersemuka secara secara biasa, tetapi melalui teknologi masih lagi kita boleh personalize our interfacing. Ini kita sebut sebagai face to face screen which is good. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita ya. Saya sebut sebagai panel kerana saya juga akan bertanyakan beberapa soalan kepada tiga-tiga itu dan insya-Allah ya kita sama-sama berbincang atas tajuk yang telah diberikan iaitu cabaran ya kepimpinan norma baru dalam peningkatan produktiviti. Ini merupakan sembang produktiviti wilayah utara ya, kita sebut sebagai wilayah utara kerana negeri-negeri ini adalah negeri utara ya. So terima kasih kepada ketiga-tiga setiausaha kerajaan negeri, iaitu setiausaha kerajaan negeri Kedah, setiausaha kerajaan negeri Pulau Pinang dan juga setiausaha kerajaan negeri Perlis. Baik, saya rasa elok juga saya perkenalkan ya. I was just looking through the resume each of our panelists here dan saya dapati Datuk Paduka Amar, you have got a very colourful career and you have been in the state civil service all the while from the year 1987 working all your way up termasuk menjadi pegawai kewangan negeri pentadbir tanah dan sebagainya. Congratulations for your colourful career development and of course Datuk Razak setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, beliau bermula daripada Majlis Pembandaran Seremban saya jangka ini mungkin asal usul beliau sendiri kot di sana dan beliau juga pernah menjadi timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya sebelum dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang iaitu pada penghujung tahun 2019. Selepas Datuk Amar di 2018 ya bulan 11 pada 2019 Datuk Razak menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan Tuan Azman ni saya lihat bahawa beliau banyak pengalaman pernah di-attach di JPA, di Mampu ya, di KPKT, bahagian kabinet ya, dan beliau pernah juga bertugas di Mesti Melaya dan saya dapati you had a short stint with the private sector very interesting sales and marketing and I suppose you have been civil servants daripada tahun 1990 ya. Join public service dan dilantik sebagai SS Perlis pada awal 2019 ya. Baik, terima kasih pada ketiga panelis ni. Saya akan mulakan ya dengan mengambil kira tentang perkembangan ketiga ini, situasi semasa, lebih-lebih lagi kalau kita lihat apa yang kita sebut sebagai new normal dan saya juga dengan sukacitanya ingin mengumumkan bahawa mengikut maklumat yang saya terima, tiga buah negeri ini iaitu Perlis, Kedah dan Pulau Pinang telah menjadi status negeri bebas daripada COVID-19 dengan begitu cepat dan ini mungkin ada kaitan dengan latar belakang dan norma masyarakat di ketiga-tiga negeri ini. Kalau kita lihat dari segi sejarah malah dari segi bahasa yang digunakan lorak utara digunakan oleh ketiga-tiga negeri ini. Dan saya pasti kemampuan untuk menjadi negeri yang berada dalam zon hijau ini ada kaitan dengan kepimpinan jentera kerajaan dan sudah tentu dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini kita juga menjangkakan bahawa akan ada pendekatan cara baru kita bekerja kerana sudah pasti keadaan akan berubah dan kita akan lihat
penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa sudah tentu kaedah kita melaksanakan tugas kita, kaedah kita dalam terus meningkatkan produktiviti termasuk juga perkhidmatan dalam penyampaian kepada kerajaan akan melibatkan apa yang kita sebut sebagai new normal ataupun norma-norma baru ya. Jadi saya ingin bertanya, mungkin soalan ini saya ingin tujukan permulaannya buat pada Datuk Paduka Amar ya. Apakah pandangannya Datuk ya dalam menjadikan new normal ini berjaya ya, terutama di negeri Kedah sendiri ataupun mungkin kalau kita lihat dalam konteks lebih luas ya, di wilayah utara ni ya, sebenarnya Tanah Melayu ni. Silakan Datuk. Kita tak dengar suara Datuk. Suara masih tak kedengaran. Okey, minta administrator sistem ni. Saya masih tak dapat dengar suara Datuk Paduka ya. Okey, baik. Mungkin saya boleh bantu dekat sini. Iaitu saya berpendapat untuk yang berhormat Datuk Paduka Amar, mungkin technical team boleh tolong on-kan. Saya rasa screen tu dimute. Saya berpendapat. Azrul, saya dah dengar lah suara. Minta maaf ya. Mungkin ada technical glitches tadi. Sekarang ni saya nak mempersilakan sekali lagi minta maaf yang berhormat Datuk Amar. Soalan saya tadi kalau boleh Datuk susuli sekarang ni dengan respon daripada Datuk ya. Silakan Datuk. Saya tak dengar pula. Tadi bila Azrul bercakap saya dengar ya. Azrul bercakap tadi saya dengar. Saya tak pasti sama ada kedua rakan kita SS Pulau Pinang dan Perlis boleh dengar tak bila Datuk Amar bercakap tadi? Boleh dengar ya? Sekarang saya tak boleh dengar ya. Saya boleh dengar suara Tuan Azman dengan Datuk Razak ya, tapi daripada Datuk Amar ya. Mungkin juru teknik kita di sini ya. Cik Azrul, saya boleh dengar daripada SS Perlis dan juga Pulau Pinang, tapi daripada Kedah ya, saya boleh bercakap tapi bila Datuk Amar respon saya tidak dapat ya suaranya. Ya, Datuk Paduka cuba sekali lagi. Masih saya tak dengar. Azrul? Ya, Datuk. Saya boleh dengar suara anda, Tuan Azman dan juga Datuk Razak. Tapi Datuk Amar bila dia cakap saya tak dengar suaranya. What is going on? Di sebelah bahagian Datuk Amar, kena tekan ada unmute. Di sana, mic sana di-mute kan. Kena unmute dekat sana. Sebab mungkin ada tak sengaja tadi mungkin dari segi teknikal untuk jaga ni, di-unmute. Saya berpendapat ada berlaku unmute dekat situ. Ya, kita mohon Datuk Amar boleh check tu mungkin mikrofon sebelah Datuk Amar mungkin belum di-unmute-kan. Azrul, saya masih belum dapat dengar suara Datuk Amar. Baik. Tak apa.
Saya berpendapat mungkin boleh kita teruskan, mungkin Datuk Abdul Latif boleh teruskan dengan panel seterusnya, sementara saya cuba bantu Datuk Amar di belakang. Okey. Baik Datuk Amar, sementara Datuk Amar kita tunggu Datuk Amar. Saya akan minta Datuk Razak mungkin Datuk sendiri boleh respon tak? Negeri Pulau Pinang ni antara negeri yang dikatakan termaju di Malaysia ni. Mungkin kalau Datuk boleh bagi pandangan sekarang ni kita cakap tentang new normal dengan pandemik yang kita ada ni, dengan kekangan pergerakan, apakah pandangan Datuk berkaitan dengan menjadikan new normal ni berjaya terutama di wilayah utara. Dipersilakan Datuk Razak. Terima kasih Datuk kerana memberi peluang pada yang khususnya saya selaku setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk bersama pada sembang aktif pada petang ini. Ingin saya maklumkan, saya mungkin tidak akan dapat sehingga pukul 4 kerana saya dimaklumkan kita punya program akan berlangsung hingga pukul 4. Saya hanya akan sempat sehingga pukul 3.30 because pada pukul 3.30 ada satu lagi mesyuarat bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkaitan tentang new normal, di macam mana kita di Pulau Pinang mengharungi new norm di Pulau Pinang ini. Saya melihat ia merupakan satu penggembelengan komitmen pihak urusan tertinggi kerajaan dengan semua pihak, yang mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri bersama dengan barisan Exco, ahli-ahli Exco dan juga ketua-ketua jabatan di peringkat negeri, pihak berkuasa tempatan dan juga daerah, termasuk juga penglibatan agensi-agensi federal di negeri Pulau Pinang yang sama-sama terlibat untuk membantu menjayakan proses melaksanakan program-program ataupun aktiviti yang berkaitan COVID-19. Kalau kita lihat dari segi struktur komiti yang ada ataupun jawatankuasa, ianya juga bukan saja diurusikan yang tertinggi sekali oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan dihadiri oleh ahli Exco dan juga ketua-ketua jabatan persekutuan dan juga negeri, datuk-datuk bandar, termasuk juga tuan-tuan DO dan juga wakil daripada pihak parti pembangkang. Ketua pembangkang juga merupakan ahli dalam jawatankuasa keselamatan COVID-19 negeri Pulau Pinang, termasuk juga wakil menteri persekutuan dalam komiti tersebut. Saya rasa dengan gabungan kerjasama yang begitu kuat di antara semua pihak dan juga pematuhan kepada SOP yang dilaksanakan oleh rakyat Pulau Pinang sendiri, inilah saya rasa secret recipe kepada kejayaan kita berjaya menjadikan yang pada awalnya ada 121 kes positif di Pulau Pinang kepada zon hijau yang telah beberapa minggu tiada kes baru. Saya rasa itulah salah satu perkara yang boleh saya kongsi pada saat ini. Baik, terima kasih Datuk. Apakah kita sekarang ni boleh berbicara sekarang ni dengan Datuk Amar? Apakah sistem membenarkan? Kalau masih belum, mungkin saya akan usulkan pertanyaan selanjutnya pada Tuan Azman dulu. Tuan Azman, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, ini bercakap tentang SOP lah. Kalau kita lihat dalam kita melaksanakan MCO movement control order ataupun PKP itu sebagai satu panduan atau protokol untuk memastikan rakyat, industri, orang awam dan sebagainya mematuhi supaya kita dapat mencapai apa yang kita inginilah dengan pelaksanaan SOP tersebut. Apakah pada pandangan YB Tuan Azman, apakah SOP ini akan terus kita kekalkan ataupun sebenarnya ianya ada kaitan dengan disiplin yang perlu ada pada setiap individu, warga ataupun masyarakat itu sendiri. Kita cakap tentang social discipline, this is social responsibility. Kerana sampai bila pun kerajaan tidak akan selalunya terpaksa membuat kuasa dengan ketat. Semua ini bergantung sebenarnya pada setiap individu. Mungkin YB Tuan Azman boleh respon pada pertanyaan tersebut. Terima kasih Datuk. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada MPC juga kerana telah menjemput saya sekali lagi dalam forum seumpama ini.
Jadi berbalik pada persoalan itu tadi tentang SOP ini yang dikenalkan ketika COVID ya. Saya melihat SOP yang telah diperkenalkan ini sebenarnya baik untuk diteruskan daripada masa ke masa di masa-masa akan datang lah. Dan mungkin ada setengah-setengah SOP itu yang akan ada sedikit perubahan-perubahan flexibility. Saya ambil contoh ya, contohnya social distancing, kebersihan, jaga kebersihan, sentiasa menjaga kesihatan kita dan juga melihat apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila berlaku satu kecemasan dan sebagainya. Ia merupakan satu panduan yang cukup baik untuk kita patuhi dan juga kita kalau boleh melaksanakan secara sebaik mungkin lah. Semasa saya belajar dulu ketika saya berada di Jepun, saya buat sarjana sains di Jepun, public policy ya. Saya melihat budaya tentang social distancing, kebersihan dan sebagainya telah diamalkan sejak daripada bertahun-tahun lamanya di kalangan keluarga, ahli keluarga. Malah ketika mereka masuk ke dalam shopping kompleks dan sebagainya, mereka begitu teratur sekali dengan tertib dan sebagainya. Jadi amalan yang seperti mana SOP kalau kita kenalkan dalam ketika COVID ini juga sepatutnya dilaksanakan juga dengan cara yang sempurna seperti beratur, seperti menjaga kebersihan diri dan sebagainya lah. Jadi saya lihat memang wajar yang diteruskan. Cuma dalam konteks kesenangan SOP itu kemungkinan ada penyesuaian. Khususnya ketika dalam menetapkan waktu-waktu perniagaan dan sebagainya yang mana pada ketika ini mungkin dihadkan masa-masa tertentu. Tapi apabila keadaan kembali bebas daripada COVID itu nanti mungkin pelaksanaannya agak berbeza berbanding kepada ketika dalam kawalan. Untuk makluman juga ya, SOP-SOP yang dikeluarkan pada ketika hari ini kebanyakannya adalah berbentuk regimented. Ya, dia maksudnya dalam konteks sedang mengawal bagaimana wabak COVID ini dapat kita kekang daripada dia menular. Dia sesuai untuk ketika ini. Tetapi bila keadaan kembali normal, maka setengah-setengah SOP itu kemungkinan akan difleksibelkan balik untuk kembali pada normal. Walau bagaimanapun macam saya katakan tadi, ada setengah-setengah SOP itu masih boleh diteruskan. Khususnya tentang social distancing, menjaga kebersihan diri, menggunakan sanitizing, liquid untuk kita membersihkan tangan dan sebagainya lah. Jadi ini satu amalan yang saya rasa wajar diteruskan. Itu sendiri sebahagian daripada pandangan saya lah ke SOP tersebut. Saya lupa lah bila anda sebut anda pernah belajar di Jepun. Sebenarnya saya mungkin teringat, mungkin Tuan pernah beritahu saya Tuan belajar di Universiti Saitama ya. Saya juga melanjutkan pelajaran di Saitama University juga dalam policy science ya. So we have something in common ya. Right, so we learn a lot about this Japanese culture ya. Bagaimana kalau kita lihat orang Jepun ni, kadang-kadang dia tidak perlu garis panduan yang ketat, tetapi kerana nilai yang telah ditanam ya. Macam kat Jepun kalau you tengok, kalau you nak beratur naik kereta api ke, you nak naik bas dan sebagainya, tak perlu dia umum kat situ please queue dan sebagainya. Dengan sendirinya masyarakat dia sendiri memang dah ada disiplin yang diperlukan. Baik, kita ucapkan selamat pada Datuk Amar ya. Selamat kembali Datuk Amar. Tadi hilang sebentar ya suara. Saya pasti sekarang dah cukup jelas ya. Alhamdulillah ya. Jadi Datuk Paduka Amar ya, YB, saya nak bertanya sikit ini berkaitan dengan tajuk kita pun, nama pun Sembang Produktif ya. Dan salah satu ukuran ya yang kita lihat ya, yang menunjukkan kita produktif, kerana kalau kita nak berdaya saing, salah satu enablernya ialah produktif sendiri ya, yang akan meningkatkan daya saing ya, bila kita produktif. Tapi satu faktor yang kita lihat ialah perlunya kita membawa pelaburan yang berkualiti ya ke negeri ya, ataupun ke dalam ekonomi ya, supaya pelaburan ini boleh menjana ya pertumbuhan ekonomi ya. Jadi apa pandangan yang berhormat berkenaan dengan menarik pelabur ke wilayah utara bagi melonjakkan ekonomi negeri, khususnya kalau kita lihat dalam konteks negeri Kedah sendiri. Silakan Yang Berhormat. Okey, Yang Bagi Datuk, terima kasih. Daripada segi pelaburan, kita dapat lari daripada keperluan untuk menarik pelaburan, especially pelaburan asing dan juga pelaburan dalam negeri ke negeri kita lah, terutama di Kedah. Kami perlu bekerja lebih keras lagi lah menarik pelaburan ke negeri ini. Dalam keadaan kekangan masalah pelaksanaan SOP baru ni, social distancing, keperluan memakai topeng
broker dan lain-lain, ia juga meningkatkan dari segi kos ya kepada pelabur-pelabur. Tapi ini bukan saja berlaku di Malaysia, balah di satu dunia pun benda ini berlaku. Oleh yang demikian, kita melihat kepada kesesuaian dan readiness of our pekerja dan juga majikan untuk memastikan perkara-perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur bagi ni Kedah. Untuk ni Kedah kami melihat semula tentang the types of businesses yang ataupun pelaburan yang hendak bawa masuk ke negeri kita lah pada masa kini, dan kita sedang merangka beberapa strategi untuk melihat semula the types of business atau the types of pelabur yang kita hendak bawa yang bersesuaian juga dengan keperluan pada masa kini. That's what we're doing right now yang bagi Datuk, dan kita sedang melaksanakannya dan memastikan kejayaan pelaburan ni kita akan terusan seperti sebelum ni, tetapi dengan cara barulah. Itu saja bagi sekarang, Datuk. Datuk Amar, MPC ni kita dalam urusan yang meningkatkan produktiviti negara. We are in the business of productivity improvement atau enhancement. Dan saya tertarik setiap negeri dia akan ada dia punya tagline, ada dia punya logo ataupun mungkin visi dan sebagainya. Dan contohnya macam Pulau Pinang dia ada Penang 2030, Perlis dia ada negeri Bandaraya menjelang 2030 2030, dan saya pasti juga Kedah contohnya going on ke arah digital dan sebagainya masing-masing ada dia punya tagline tapi sudah tentu ini memerlukan pelibatan rakyat bukan hanya sektor awam saja, seperti yang saya sebutkan tadi, kepimpinan perkhidmatan awam yang diterajui di peringkat negeri oleh YB sekalian memerlukan pelibatan semua pihak, bukan hanya sektor industri tetapi juga warga seluruhnya, rakyat biasa dan sebagainya. Jadi ini bercakap tentang budaya yang perlu kita tanam budaya produktiviti. Dan saya difahamkan memang telah banyak inisiatif dijalankan, tetapi dalam perlunya kita memastikan peningkatan produktiviti terus berjalan, kerana ianya akan memastikan kesejahteraan rakyat, pendapatan negeri sentiasa ditingkatkan, ekonomi juga berkembang. Jadi saya mungkin nak cakap sikit dari segi perspektif pembentukan budaya produktiviti yang perlu ada Jadi saya minta pandangan daripada YB berkenaan dengan aktiviti yang sedia ada adakah ianya dapat diteruskan dengan kaedah budaya baru Maksudnya kalau kita lihat kaedah dalam kita melaksanakan tentu berbeza, seperti mana yang Datuk Paduka Amar juga sebut tadi di bawah kekangan MCO. Sekarang ni kita ada COVID-19 pandemik YB Tuan Azman bercakap tentang perlunya social distancing yang perlu kita patuhi adalah SOP Tapi ini yang kita sebut sebagai budaya baru Jadi apakah pandangan YB berkenaan dengan aktiviti yang sedia ada yang boleh kita teruskan ataupun yang akan kita teruskan dengan kaedah budaya baru Jadi mungkin boleh kongsi pandangan dengan new normal yang kita hadapi sekarang ni, apakah budaya yang diperlukan sebab ada kita perlukan satu pembudayaan baru ataupun aktiviti yang kita laksanakan tu mungkin akan kita lakukan perubahan dalam kita memenuhi tuntutan di bawah keadaan new normal ketiga ini Jadi mungkin saya nak usulkan soalan ini, saya nak mulakan dengan Datuk Paduka Amar sendiri Unsur Belajar Negeri Kedah. Silakan Datuk. Okey. Dalam keadaan sekarang ni kita perlu mengubah cara kita melaksanakan sesuatu pekerjaan ataupun yang kita biasa buat dahululah. Kalau dulu mungkin kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti secara berpasukan, especially macam kalau wilayah konteks sports dan sebagainya, tapi kini mungkin kita dah tak boleh buat benda macam itulah sehingga mungkin we have the vaccine for this COVID-19 ni. Dan dari segi bisnes pula kita perlu melihat tentang cara kita melakukan bisnes. Dulu mungkin kita dapat berniaga berurusan dengan orang ramai tapi kita terpaksa berurusan cara online dan lain-lain. Namun begitu, kita perlu memastikan apa yang kita produce tersebut mestilah berkualiti dan selamat
sekarang ni orang tertanya-tanya sama ada apa yang kita beli online tersebut selamat atau tidak. Jadi kita perlu ada certain piawaian ya bagi memastikan apa yang orang ramai beli itu selamat. Contohlah kalau kita beli makanan sekarang ni, dulu jaranglah kita order makanan kecuali daripada syarikat-syarikat franchise ya secara online ataupun kita telefon dan sebagainya. Tapi kini kebanyakan makanan yang beli juga kita beli secara online. Ikan bakar lah, daging bakar sebagainya. Tapi we do not know sama ada benda yang diproduce tersebut is produced secara halal ataupun secara higienik. Jadi memastikan apa yang kita beli sekarang ni orang boleh percaya dan orang boleh yakin bahawa benda itu adalah menepati certain kriteria. Ini Kedah, kami dah mula untuk mendaftarkan peniaga-peniaga macam tu untuk dibuat pemeriksaan dan sebagainya bagi memastikan piawaian dan kualiti produk yang dihasilkan, terutamanya pertama sekali ini bahan makanan adalah produk yang berkualiti dan selamat untuk dimakan oleh penduduk lah. That's to begin with that lah. Untuk perkara-perkara lain juga kita sedang menghasi dan melihat apa perkara lagi yang kita boleh buat bagi memastikan pengguna yang membeli barang-barang tersebut, which is the new way of tasting things right now boleh dijamin kualitinya. For now we are looking at that lah bagi Datuk ya. Mungkin saya juga nak menjemput Datuk Razak ya, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mungkin ada juga pandangan yang ingin dikongsi berkaitan dengan tajuk pertama tadi. Datuk Razak. Datuk Razak. Hello. Ya, silakan Datuk. Ya, saya rasa tidak kita terpaksa mengharungi fasa-fasa yang akan datang ni ataupun tahun-tahun yang mendatang ini dalam keadaan PKP ataupun PKPB yang mana selagi kita tidak menemui vaksin untuk merawat COVID-19 ini, saya rasa kita terpaksa bertugas bekerja dalam normal yang baru yang berbeza daripada yang sebelum COVID-19. Kalau kita lihat dalam urusan kerja kita sepanjang hari, sebelum COVID-19, kita banyak terlibat dalam mesyuarat ataupun dalam aktiviti yang secara konvensional, secara manual. Tapi apabila dikeluarkan yang menghalang kita untuk melakukan himpunan yang ramai, yang mana mesyuarat perlu ada secara social distancing. Perkara ini saya rasa perlu diambil tindakan untuk di masa akan datang, yang mana Negeri Pulau Pinang telah mengambil langkah awal dan telah memulakan mesyuarat yang kita rasa maklumat-maklumatnya bukan tepat. Dilakukan secara online menggunakan media Zoom dan sebagainya, konferensi. Dan juga kalau kita lihat dapat jabatan-jabatan kerajaan yang teknikal, yang mana sebelum COVID-19 ini yang memerlukan pelatihan itu dibuat lawatan tapak pun saja. Tapi disebabkan COVID-19 ini menghalang perhimpunan yang ramai di kalangan penenda-penenda ataupun kontraktor-kontraktor, jabatan teknik khususnya JKR dan juga JPS tidak mewajibkan lawatan tapak, tapi segala maklumat-maklumat yang ingin dibuat tempatan itu turunkan di dalam web pihak sendiri, dan pihak yang terlibat dalam tersebut boleh akses pada maklumat tersebut. Ini antara perkara-perkara baru yang kita lihat, dan saya melihat kita sekarang yang method yang baru ini dalam melaksanakan tugas kita semasa COVID-19, yang mana arah lebih digital ataupun secara online. Itu pandangan awal daripada Penang. Razak, terima kasih banyak-banyak Dan saya nak tanya sebab setiap negeri ini kalau kita lihat tahap pembangunan ekonominya agak berbeza
Contohnya Pulau Pinang ke depannya. Mungkin rakan kita yang di utara ya, negeri yang jauh ya, lebih kecil lah. Mungkin Tuan Azman mungkin nak berkongsi ini tentang dalam keadaan new normal ni, dalam keadaan kekangan yang kita hadapi ni, dalam keadaan sekarang ni banyak pakar kesihatan mengatakan bahawa virus ni akan berada selama-lamanya. Jadi kita kena menyesuaikan ya cara kita bekerja, cara kita bersosial, cara kita melaksanakan perniagaan ya, cara penyampaian perkhidmatan dan sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai mungkin perlunya budaya produktiviti ya yang baru ke. I'm not too sure, but mungkin saya minta pandangan ya Tuan Azman dengan banyak inisiatif ya produktiviti yang dijalankan di Perlis tu. Apa pandangan YB ya tentang new normal ni, dan bagaimana budaya kerja kita yang kita selaraskan dengan situasi yang kita sekarang ni berada ya. Dipersilakan YB. Okay, ketika menghadapi wabak COVID ni, isu yang kita hadapi di Perlis ni adalah untuk memastikan rakyat sentiasa dijaga kebajikan di masing-masing lah. So dalam hal yang demikian, pihak kerajaan negeri sentiasa memberikan penekanan tentang program-program bagaimana kita dapat memastikan rakyat sentiasa berada dalam kesihatan yang baik. Oleh sebab yang demikian, tadi pun dah dinyatakan juga oleh Yang Berhormat daripada kawan rakan saya di Pulau Pinang, menyatakan kerajaan sendiri telah menyediakan satu governance tabik urus yang lebih sempurna dalam memantau apa yang berlaku dalam negeri Pulau Pinang. Begitu juga di Perlis, kita memantau melalui jatah-kuasa. Tapi yang saya nak sentuh budaya baru yang saya anggap sebagai perkara yang penting juga pokoknya adalah kita sudah mula memahami mana satu fungsi kerja yang penting dan mana satu yang tidak penting. Jadi dalam konteks lain saya panggil kita boleh kena pasti mana satu yang dinamakan unnecessary burden. Unnecessary burden ni ketika normal dulu, kemungkinan kita melakukan terlalu banyak kerja yang kita pun orang tu tak tahu prioriti dia atau kepentingan dia pada ketika itu. Tapi apabila kita beri kekangan seperti COVID ni, ketika wabak COVID, kita tahu kita hanya tumpukan kepada perkara-perkara yang prioriti. Maknanya apabila kita nak memerangi COVID itu, apa yang diperlukan adalah kerjasama semua pihak. Di antara kerajaan, sama ada kerajaan dengan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, maka forumnya mesti ada. Forum bersama kerajaan dengan masyarakat, mungkin wakil rakyat dan sebagainya, mesti ada. Seterusnya dengan agensi-agensi kerajaan. 3 forum ini wajar diadakan bagi menangani isu COVID tersebut. Jadi dalam hal yang di masa akan datang juga, mana-mana isu berkaitan dengan pembangunan negeri itu juga mesti melibatkan 3 forum utama ini. So maknanya kemungkinan ada forum-forum yang lain yang tidak begitu penting, yang selama ini telah dibebankan kita ketika dalam keadaan normal. Itu satu budaya baru yang kita harus fikirkan, di mana semua agensi harus kena pasti balik. Listkan semua balik. Semua tugas-tugas yang pernah diadakan ketika normal dulu, mana satu yang lagi yang tidak penting. Sebab itu kita lihat hari ini, kenapa kita boleh mengarahkan kaki tangan pegawai kita bekerja di rumah. Maknanya, ada kerja-kerja yang tidak perlu dilakukan di pejabat, tetapi perlu dilakukan di rumah. Cuma, sistem bekerja di rumah itu mesti diteliti. Bagaimana ianya dipantau dan bagaimana ianya dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pegawai terlibat yang berada di rumah supaya mereka dapat menyediakan laporan untuk dilakukan kembali kepada pihak pengurusan. Dalam segi yang lain, kita juga dapat melihat tentang bagaimana yang kita tekankan iaitu optimization of manpower, iaitu bagaimana kita pastikan bahawa adakah tenaga kerja kita hari ini sebenarnya telah mencukupi. Kalau dalam keadaan normal lagi tu, saya pun pernah ada pengalaman bekerja di Jabatan Perkhidmatan Awam, kita seringkali menerima banyak permohonan-permohonan tambahan perawatan. Seolah-olah beban kerja terlalu banyak menyebabkan kita memerlukan banyak perjawatan-perjawatan yang baru. Tapi dalam keadaan COVID hari ini, kita dapat lihat dengan kerjasama yang diberikan oleh semua agensi penguasaan ataupun agensi yang terlibat dengan penguasaan sekalipun, mereka dapat bergabung dan melakukan tugas yang sama, mempunyai misi yang sama, kerana masing-masing tahu misinya adalah untuk menangani penularan COVID-19. Jadi dengan hal yang demikian, maka kita telah sebenarnya melaksanakan fungsi optimization of manpower ataupun menggunakan tenaga manusia secara sepenuhnya tanpalah kita merasakan adanya keperluan untuk tambah jawatan. Dengan hal yang demikian itu kita lihat tak perlu lagi dah kita nak perbanyakkan lagi jawatan-jawatan yang kemungkinan kadang-kadang bila dalam keadaan normal tu sehingga mereka tak tahu apa kerja nak buat. Jadi bila kita mengoptimumkan apa sahaja jawatan yang sedia ada sekarang ini dan menggunakan sebanyak mungkin, maka fungsi itu dapat berjalan lebih sempurna.
dan kita telah menggunakan waktu bekerja itu dengan lebih produktif lah. Yang ini yang perkataan yang kita perlu ingat daripada masa ke masa. To be produktif, kita kena make sure kita berada dalam keadaan berkesan, efisien dengan sumber yang agak terhad tetapi kita dapat menggunakan sebaik yang mungkin. Itu yang saya lihat dalam budaya baru kita dalam masa akan datang. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Azman, satu jawapan yang menarik lah. Saya pasti juga bila YB sebut tentang budaya baru ni, tentang cara kita bekerja dengan kaedah yang berbeza dah. Dan saya tertarik dengan konsep apa yang disebut sebagai working from home. Ini ada kaitan dengan working from home. Dan kita lihat garis panduan yang dikeluarkan oleh Putrajaya, di mana diletakkan keberadaan khidmatan awam, kaki tangan awam di tempat kerja mereka tu pada tahap 70%. Dan saya kawal dia dengan organisasi kerana kreativiti dan inovasi mereka ada yang letak tahap 50%. Tapi mereka nampaknya lebih produktif kerana dengan teknologi yang kita ada, mereka atau kaki tangan ni mampu terus menyampaikan perkhidmatan. Tapi sebagaimana yang YB Tuan Azman cakap, kita kena tengoklah yang mana essential services tu memang mau tidak mahu ada setengah perkhidmatan ni kita perlu keberadaan fizikal mereka di pejabat. Kalau dalam konteks NPC tu memang mereka yang jaga bahagian security, bahagian teknikal, bahagian MIT, kewangan, sebab kita nak pastikan pembayarannya, cek dan sebagainya itu mengikut diplomasi yang telah ditetapkan. Ini sebahagian daripada essential services, termasuk juga MIT lah yang menyediakan perkhidmatan untuk kita berinteraksi hari ini. Jadi saya melihat konsep kita dapati ada yang mengamalkan, contohnya macam PNB dia mengeluarkan satu pengumuman, dia kata dia jadikan working from home sebagai permanent option, sebagai option alternatif yang disediakan untuk kaki tangannya lah sampai bila-bila dia boleh apply. Jadi saya nak lihat dalam konteks Pulau Pinang, contohnya Pulau Pinang ni antara negeri yang termaju, termasuk juga kalau kita lihat dari segi guna tenaga pekerja cukup ramai sama ada di pulau dan juga di tanah besar. Apa pandangan Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri berkaitan dengan konsep working from home ni? Tapi dalam konteks NPC kita guna productive from anywhere. Pada sama dengan konsep tu, you can be out of the office but you can be productive, you can still contribute, and there are people that we see mereka jauh lebih produktif bila diberikan kelonggaran untuk bekerja dari mana. Cuma kita perlu ada mekanisme lah bagi memastikan bahawa perkhidmatan masih terus dapat disampaikan dengan cekap. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Datuk Razak berkaitan dengan konsep working from home ni, di mana warga kerja tidak perlu pergi ke pejabat seperti biasa, mereka boleh juga meneruskan memulakan kerja daripada rumah. Boleh YB berkongsi pandangan YB tentang konsep working from home ni. Silakan Datuk Razak. Ya, konsep working from home ni adalah satu konsep yang bagus, yang mana kita tak pernah terfikir pun sebelum COVID-19 ini. Dan disebabkan sesuatu benda yang baru, saya rasa kita perlu menelitinya secara atau memperhalusi perkara ini. Macam mana kita nak melaksanakan? Memang kita terikat dengan SOP yang telah ditetapkan, yang mana kalau sekarang ini di segi kekuatan manpower di office adalah dalam 70% dan 30% mereka buat secara penggiliran kerja ataupun bekerja daripada rumah. Cuma mungkin kita seperti yang Datuk nyatakan tadi, kita kena mengenal pasti kerja-kerja ataupun tugas-tugasan yang boleh dilaksanakan daripada rumah. Bukan semua boleh kita laksanakan dari rumah. Selain daripada itu, fasilitis yang ataupun logistik yang disediakan adalah mampu untuk menampung untuk pelaksanaan tugas tersebut. Mungkin di segi keupayaan internet yang ada di sesuatu kawasan tersebut. Yang kedua, sekiranya kita meletakkan working from home ni salah satu normal baru yang
jabatan kerajaan ataupun agensi kerajaan di Pulau Pinang ataupun di mana-mana pun di utara ini untuk laksanakan, dia mesti adalah satu KPI yang perlu ditetapkan oleh pihak ketua jabatan atau agensi yang akan embark on this konsep. Kerana mungkin kalau tugas yang diberikan itu mereka patut laksanakan sebelum ini di pejabat tetapi dibuat di rumah dalam tempoh masa yang tertentu. Contohnya mereka melakukan kerja tersebut di rumah pada pukul 8 hingga pukul 5 petang. Tetapi dalam tempoh tersebut, macam mana kita nak memastikan mereka berada di rumah dan melaksanakan tugas tersebut? Apakah KPI yang kita akan tetapkan untuk mereka penuhi untuk laksanakan tugas tersebut dan ia yang benar-benar efisien dan juga produktif. Yang ini perlu diperhalusi. Untuk melaksanakan ini, saya rasa kita masih melihat apakah cue ataupun arahan selanjutnya daripada pihak federal, khususnya MAMPU ataupun pihak JPA. Walaupun kita ada beberapa idea untuk laksanakan di peringkat negeri, tetapi adalah lebih baik kita menunggu dahulu garis panduan ataupun prosedur yang sepatutnya kita patuhi. Kerana kejayaan sesuatu tugas itu amat bergantung kepada keikhlasan ataupun kejujuran pegawai yang melaksanakan tugas itu tanpa memerlukan 100% supervision daripada ketua jabatan mereka. Tetapi ada satu target ataupun KPI yang ditetapkan untuk mereka capai dalam tugasan harian yang mereka lakukan di rumah. Ini yang saya rasa peringkat awal kita perlu lihat terlebih dahulu yang bagian itu. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Razak ya. Saya bersetujulah ya, memang boleh kita laksanakan tetapi ada beberapa dia punya prerequisite ataupun syarat ya. Pertamanya apakah mekanisme kita nak pantau ya. Betul bila kita bagi kelonggaran atau flexibility ni haruslah datang dengan tanggungjawab ya. Mereka yang terlibat ya, contohnya kita beri kebenaran ya pada pegawai dan warga yang bekerja luar daripada ofis, boleh bekerja di rumah dan sebagainya, tapi perlu ada garis panduan ya. Contohnya kita kena tetapkan KPI ya, itu satu. Yang keduanya mesti ada deliverable lah. Kita harus pantau ya, mungkin setiap minggu kita kena dapat apakah hasil-hasil ya tugas yang telah berjaya ya dikeluarkan oleh pegawai atau kaki tangan ya. Dan ketiganya juga betul kita mesti ada keperluan ya, internet connection ya, accessibility ya. Sudah tentu kalau kita nak berhubung ya, tidak akan ada kekangan lah ya untuk kita mendapatkan pegawai tersebut untuk memberi respon ya. Termasuk juga bila kita kata bekerja pada rumah, bukan bermaksud dia boleh pergi ke mana-mana ya, dia perlu berada dalam locality station sebab dalam dia bekerja dari rumah, sekiranya ada keperluan, dia boleh diarah datang ke pejabat ya, atas sebab keperluan tertentu, keberadaan secara fizikal diperlukan ya. They should be able to respond ya. Jadi memang ada setengah organisasi dia allow ya pekerjanya bertugas di luar pada ofis tak kira di mana, sebab dengan teknologi yang ada mereka masih boleh meneruskan kerja. Tak perlu mereka mengharungi kesesakan jalan raya dan sebagainya. Kita nampak ya ada setengah organisasi yang laksanakan tu. Dan pegawai-pegawai ini masih ya, boleh memberi kematian terbaik, mengeluarkan output seperti yang telah ditetapkan. Juga tidak ada masalah disiplin ya. Itu juga harus sebagai satu garis panduan, sebab kalau kita nak kawal lah, it is almost impossible to control everyone, but if we set certain rules, guideline dengan kriteria dia, dengan maksimum kita nak pantau, yang penting kita kata these are your deliverable, we expect, we don't want any problem, but this thing if it happens, this will be the action taken and all that and then KPI kita pantau. Kalau misal kata ada kaki tangan tu kita pantau selama 2-3 bulan, memang lebih produktif. Dan saya juga pernah mengalami ya situasi seperti itu di setengah organisasi, mana kriteria tu boleh kita gunakan untuk dia teruskan. Tapi kalau kita bagi peluang bulan yang pertama untuk kerja tak berjalan, manjang bila kita call tak dapat, lepas tu macam-macam excuse. I think these are people, they have to go back lah the old way of doing things ya. So the way we move forward, the way I see, kerana di bawah kekangan MCO ni banyak organisasi yang telah melabur ya dalam teknologi ya, digital, online, internet dalam equipment. I think this is the way to move forward. Dan saya jangka bila post COVID nanti ya, virus is still going to be there. Post COVID, that is going to be the future landscape
people are going to work from anywhere. They will opt not to be at the office. They can still be productive. And I think the case of PNB is something interesting that we would like to study. They allow, but it is considered as one, I think, of a well-established organisation, which is very productive. Yeah. So, of course, saya agree dengan Datuk Razak lah, akan ada dia punya syarat-syaratnya, perlu ada garis panduan, perlu ada internet connection, dan pada masa yang sama ialah mekanisme untuk kita pantau. Baik, mungkin kalau saya boleh pergi kepada satu aspek baru yang ingin saya sentuh. Bila kita cakap tentang new norma ataupun kebiasaan yang baru ni, kita lihat tentang penggunaan banyak teknologi, dan saya pasti mulai pandemik COVID-19 ni, post COVID nanti, kita naik kapal terbang ke, kita pergi restoran ke, kita pergi tengok wayang ke, kita pergi shopping kompleks ke, kita pergi Tesco, sudah tentu ada perubahan kaedah kerana social distancing dan sebagainya. Jadi saya lihat bahawa ini akan membawa kita kepada penggunaan teknologi digital. Sudah tentu kita perlu pada transformasi kerana dengan teknologi yang ada, termasuk juga seperti yang Datuk Razak cakap tadi, ada internet connection, equipment yang diperlukan bagi memastikan penyampaian atau perkhidmatan boleh diteruskan. Ini memerlukan inisiatif lah untuk kita bergerak ke arah transformasi digital. Jadi mungkin soalan yang saya ingin bertanya, apakah pandangan saya nak tanya pada mungkin Datuk SS Kedah lah Datuk Ahmad, pandangan YB berkenaan dengan transformasi digital negeri yang boleh kita laksanakan pada peringkat negeri Kedah. Silakan YB. Salah satu benda yang kita perlu buat sekarang ni ialah melihat daripada segi komunikasi kita dengan rakyat melalui proses digital ni lah. Semua proses kita, permohonan, kata macam di pejabat tanah, di majlis dan di lain-lain jabatan, semua dibuat secara online. Jadi untuk mempersiapkan jabatan kita, itu tata cara kita dan juga proses kerja tersebut lebih jelas yang boleh dibuat melalui sistem sahaja. Seperti saya pernah pergi dengan YB SS Perlis ke Georgia last year, yang kami lihat kebanyakan daripada proses kerja tersebut dilakukan secara online dan dapat diselesaikan dalam tempoh less than 1 day. Jadi kita juga perlu melihat kepada proses kerja kita yang ada sekarang ni untuk memasukkan proses-proses tersebut yang dibuat secara online dan people boleh apply melalui online sahaja kepada permohonan-permohonan yang perlu dilakukan. We still have a long way to go, Datuk. Begini Kedah pun we still have a long way to go. And we still need help of MPC dalam hal ni bagi membantu negeri especially untuk mendigitalize all our proses kerja dan untuk membolehkan rakyat ni Kedah lah especially memohon secara online. But one of our biggest challenges juga yang bagi Datuk ialah bagi kawasan-kawasan pedalaman mana capaian internet dan sebagainya masih tidak bagus dan perlu kita juga tingkatkan di situ. Dan juga capaian alatan sendirilah semasa cuti masa sekolah ni saya juga mendapati dengan Jabatan Pendidikan, for example, ramai guru yang memberi assignment dan sebagainya kepada students secara online di rumah, tapi data mereka tak cukup pula, sebab they have only a limited amount of data dan still they cannot download benda-benda yang diserahkan. Dan juga mungkin kita perlu lihat segi kos untuk capaian internet dan juga kos data tersebut. Kerajaan perlu juga melihat bagaimana hendak menurunkan kepada kadar yang very minimum supaya semua rakyat di seluruh negeri lah dan Malaysia khasnya amnya dapat mencapai dan dapat melaksanakan hal tersebut lah. Bagi masa kita masa kini, kalau kita lancarkan apa-apa secara digital pun, tapi kalau orang di daerah pedalaman lah tidak ada capaian internet ataupun capaian very slow, mungkin mereka juga dapat hasil yang kita buat tu. That is one of the things that we have to do. Satu, kita punya infrastructure. Keduanya, kita punya proses kerja sendiri yang kita boleh digitaliskan supaya rakyat tidak perlu datang ke pejabat lagi untuk
apa-apa urusan dengan kita, tapi terus melalui permohonan digital. So kita terus dapat laksanakan di situ sahaja. Bagi Nikira, we are trying to our level best right now to go in that direction, especially bagi jabatan-jabatan utama negeri lah, jabatan tanah, majlis dan sebagainya. We are going in that direction, bagi Datuk. Ya. Pada Datuk sendiri pergi ke Georgia, bagaimana Georgia ya berupaya untuk menyediakan perkhidmatan yang cukup cekap berasas kepada teknologi digital yang mereka gunakan. Mungkin ada pandangan daripada YB Tuan Azman, because Tuan Azman Tuan bersama-sama dengan Datuk Amar mungkin ada pandangan berbeza. Tuan Azman, silakan. Ya, Assalamualaikum. Sekali lagi. Sebenarnya semasa saya mintai program bersama dengan Yang Berhormat Datuk Amar juga, Datuk Amar ke Georgia. Terima kasih kepada MBC kerana telah kata waktu menyelaraskan program tersebut. Banyak yang kita belajar seperti mana yang Datuk Amar maklumkan tadi lah. Malah selepas saya balik daripada Georgia tersebut, sebenarnya di tangan saya ni satu draft. Draft ni adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak menjadikan satu plan digital police menjelang 2020 daripada 2021 hingga 2025 dengan mengambil kira hasil pembelajaran ketika berada di Georgia. Baik, saya nak kongsikan di sini sedikit bila melakukan perubahan daripada budaya yang biasa kepada budaya digital ni, apa yang berlaku di Georgia adalah kalau kita lihat ketika mereka cuba keluar daripada Soviet Union pada tahun 1992, mereka dalam keadaan tertekan lah ketika dalam Soviet Union tu, mereka dengan rasuah, hanya dengan hidup yang susah dan sebagainya lah. Tetapi setelah mereka dapat keluar daripada Soviet Union, di mana runtuhnya empire Soviet Union itu sendiri, mereka telah sedar bahawa pertama sekali apabila nak melakukan perubahan, mereka mesti tahu apakah misi mereka yang sebenarnya, iaitu meletakkan kembali penduduk Georgia berada dalam satu kedudukan ekonomi yang baik. Jadi pertama yang mereka lakukan adalah menentang rasuah. Itu yang pertama. Dalam keadaan mereka nak menentang rasuah, maka mereka telah menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada enabler, memastikan supaya budaya rasuah tidak berlaku kerana tidak ada pertemuan di antara manusia dengan manusia. Segalanya urusan berlaku melalui online services. Jadi pada tahun 2006 kemudiannya mereka telah memperkenalkan first kata orang tu perkhidmatan berbentuk online services. Kemudian daripada 2006 mereka telah mengorak langkah sehinggalah ke tahun 2000 lebih ni, di mana mereka telah meletakkan diri mereka di kalangan 60 negara yang terbaik dalam digital, dalam kerjaan digital. Oleh hal yang demikian, banyak yang kita pelajari bahawa di Georgia tersebut mereka kebanyakannya cashless society. Dia tak bawa duit pun tak apa, tapi yang penting mereka bawa satu kad. Kad itu lebih kepada smart card lah untuk penggunaan dalam konteks untuk berurusan dengan kerajaan, untuk mendapatkan pasport, untuk mendapatkan hidupkan lesen dan sebagainya. Jadi budaya ni sebenarnya telah diperkenalkan di semua peringkat, sama ada di peringkat negeri, di peringkat negara sendiri, di peringkat masyarakat. Jadi pendekatan tersebut telah pun saya garapkan dalam perbincangan dengan beberapa kumpulan di peringkat negeri Perlis ni untuk menghasilkan satu draft ni yang mana kami akan sebaik saja selepas Hari Raya Puasa ni kita akan menduduki pertama kalinya satu jabatan kuasa kerajaan digital police yang juga akan mengambil beberapa penasihat daripada persekutuan untuk membantu kita bagaimana kita boleh antara modul-modul target-target yang kita cuba hasilkan nanti adalah memberikan tumpuan kepada digital government. Maksudnya sini dalam peringkat kerajaan itu sendiri kita akan melihat sejauh mana kita punya online services yang sepatutnya kita bina, kita wujudkan di peringkat agensi kerajaan itu sendiri. Kalau dah ada, berapa banyak pula yang telah sebenarnya digunakan sebaik yang mungkin. Mungkin dia dah ada online services tapi penggunaannya hanya 10% ataupun 20%. Maka kita kena set target. Dalam tempoh 1 atau 2 tahun kita bisa sentuh sekurang-kurangnya 50 ataupun 60% penggunaan. Kemudian kita juga melihat juga supaya jangan kita saja yang digital, jangan saja kerajaan saja digital. Citizen juga mesti digital. Maknanya pengalaman dan juga ilmu mesti ada pada masyarakat. Di Perlis ni kita ada lebih kurang 250,000 orang penduduk. Daripada 250,000 orang penduduk, sebagian besar tu lebih kurang lebih pada 50% adalah terdiri mereka yang berada di kawasan luar bandar. Jadi bagaimana kita nak jadikan mereka ini juga sebahagian daripada dunia digital itu sendiri. Sebab itu kita memikirkan mungkin kita akan menunjukkan satu model khusus kepada kawasan luar bandar seperti Smart Village. Smart Village bukan makna kita nak binakan rumah batu kepada semua kawasan-kawasan kampung, tidak.
dia boleh berada dalam keadaan suasana yang kampung, masih lagi dalam suasana kampung, tetapi accessibility kepada teknologi itu diperolehi. Macam internet tadi, kebolehan untuk akses internet sampai ke peringkat kampung. Jadi di manakah kita nak buat mereka ni juga dapat selesa dengan keadaan yang sedemikian, maka kita kena memperkenalkan urusan perubahan, change management program kepada penduduk kampung supaya mereka tahu bagaimana nak gunakan online services, bagaimana mereka nak menggunakan digital facilities ataupun kemudahan digital dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga tidak lupa juga dengan ekonomi. Kita tidak harus meninggalkan mereka terlibat dalam bidang ekonomi daripada konsep digital transformation ini. Oleh itu, kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta supaya mereka juga memperkenalkan beberapa lagi fasiliti digital dengan pendekatan smart teknologi dalam transaksi-transaksi ataupun dalam memperkenalkan produk-produk yang mereka akan keluarkan. Kalau dalam hal yang demikian itu, maka nanti kita akan ada 3 komponen utama, kerajaan, swasta dan juga masyarakat bersama-sama menggembling tenaga menghasilkan satu produk digital yang terbaik untuk membangunkan semula ekonomi in great place dalam tempoh 5 tahun daripada sekarang. Itu impian yang diletakkan kepada kerajaan negeri untuk kita pastikan sama-sama bantu supaya kita akan berada dalam satu era yang katakan meninggalkan satu conventional system kepada satu sistem yang dikatakan itu lebih sesuai di masa harapan. Ini harapan daripada kerajaan negeri. Terima kasih YB Azman. Saya tertariklah dengan rancangan anda ada punya own master plan for negeri Perlis. I think we may need you probably to share some of your thoughts. Very interesting. These are lessons learned. Di Georgia, sebab Georgia adalah satu negeri yang kita lihat dia pernah berada pada kedudukan dalam World Bank Doing Business. Dia 120 lebih dan dia berjaya melonjak ke kedudukan nombor 9. Kerana inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan, banyaklah digitalisation ini telah mampu mempengaruhi prestasi penyampaian perkhidmatan di negara tersebut. Malah kalau kita tengok dia sebuah negara selain pada Canada, dia ada satu center untuk 3 level atau 3 tier punya government service. Kalau kita pergi kat Canada, you pergi whether you ada urusan berkaitan dengan local government ke ataupun prefecture atau negeri ataupun negara, you just go to one center saja. Semua boleh diuruskan di situ. Itu konsep yang digunakan. Baik. Dalam keadaan sekarang ni saya sebut tadi tentang World Bank Doing Business, iaitu satu kajian yang dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap tahun. Setiap bulan Oktober laporan ini akan dikeluarkan dan Malaysia berada pada kedudukan yang ke-12. Kita melonjak naik daripada kedudukan ke-15 pada tahun sebelumnya dan salah satu aspek yang dilihat ialah digital transformation dan kita baru berbicara tadi dengan YB daripada Kedah dan juga daripada Perlis sendiri. Tapi saya mungkin ingin mengajukan soalan ni kepada Yang Berhormat Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Setiausaha Negeri Pulau Pinang. Kerana kalau kita lihat kita telah berada dalam situasi MCO dan juga pandemik COVID-19 ni untuk menghampiri 3 bulan 2 bulan lebih. Jadi kalau kita nak bercakap nak bounce back, we have to respond fast. Kalau kita lihat macam mana negara China bila dia keluar pada pandemik, dia berjaya untuk seize every opportunity. Peluang-peluang yang ada tu sebab while others are still grappling, dia dah berjaya keluar. So saya pasti juga kita juga perlu bertindak dengan cepat sebab saya terbaca satu artikel negara yang akan berjaya memanfaat daripada pandemik COVID-19 ni ataupun dalam kekangan MCO ni, whether lockdown ke ataupun restricted movement, these are economies yang dia ada dia punya agility. Agility maksudnya kita memang ada peraturan yang kadang-kadang bagi mana-mana pihak dia nak mulakan perniagaan, ada proses dia, ada peraturan dia perlu ikuti dan sebagainya. Tapi untuk kita bergerak ke depan, kerana kita perlu pelaburan masuk cepat. Kalau kita ikut proses biasa, dia akan ambil masa. Saya bagi contoh, kajian kita
yang kita lakukan ya dengan rakan-rakan kita di sektor swasta dan juga di sektor awam. Kajian contohnya macam kita nak bina hospital swasta ya di Seremban ya, mengambil masa 800 hari lebih untuk mendapatkan semua kelulusan yang diperlukan. 800 hari lebih. Ya. Jadi bayangkan kalau di Kuala Lumpur dealing with construction permit kalau dulu kita berada pada kedudukan 120 atau 130 lebih lah ya di antara ekonomi dunia dalam dealing with construction permit ya. Melalui inisiatif yang kita lakukan dengan kita menambah baik ya peraturan, proses, prosedur daripada 100 lebih kita turun 90 lebih, 40 lebih dan sekarang ni Malaysia berada pada kedudukan nombor 2 daripada 190 ekonomi. Baik, persoalan saya sekarang ni Datuk Razak, we are talking about issue of agility lah. Agility ialah flexibility. Apakah peraturan kita ni dalam keadaan kekangan kita ada sekarang ni sebab kita perlu untuk bawa pelabur masuk semula selepas post COVID-nya ya, bila kerajaan nanti dia akan relaxkan akan lebih banyak lagi ya, sektor ekonomi dibuka. Apakah peraturan-peraturan yang kita ada ni, apakah kita mampu untuk mewujudkan ya regulatory framework which is agile ya. Agility ni memudahkan kita untuk bergerak, kita accommodate ya. Sebab kalau kita nak bersaing dengan mana-mana pihak, kita perlu cepat ya. So, bercakap tentang agility atau flexibility, apakah peraturan yang kita ada mungkin for the next 2 years sebab kita nak dapatkan pelaporan orang yang datang nak berniaga, kita facilitate ya, kita memudahkan. Tapi masa yang sama kita pastikan kualiti, keselamatan sebagainya turut dipatuhi kerana dengan memendekkan, memudahkan prosedur, time, documentation sebagainya tanpa kita ada teknologi. Apakah tindakan ini boleh ya, kita lakukan dalam konteks Pulau Pinang di mana kita boleh relax some of the regulatory requirement supaya kita boleh respon cepat dalam memenuhi tuntutan peniaga ataupun pelabur. Apa pandangan Datuk ya berkaitan dengan agile regulatory punya environment for the Penang economy to bounce back and also to grow fast. Dipersilakan Datuk. Ya, kalau kita lihat di peringkat persekutuan, kita ada National Economic Action Council di peringkat federal. Di Penang pun kita baru saja menubuhkan satu komiti yang kita namakan Penang Socio-Economic Recovery Consultative Council, yang mana dia punya setup pun kurang sama NEAC di peringkat federal, yang mana untuk mengenal pasti isu-isu ekonomi semasa dan juga mengenal pasti isu dan cabaran yang menghalang kepada pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, komiti ini juga akan melihat strategi jangka pendek dan juga jangka sedang untuk memastikan pemulihan ekonomi negeri Pulau Pinang khususnya dalam beberapa sektor pembuatan dan juga sektor pelancongan yang menjadi core business di peringkat Pulau Pinang. Yang ini diterajui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan beberapa ahli Esko Kerajaan Negeri dan juga stakeholders yang pakar dalam bidang-bidang tertentu lah, dalam bidang kewangan, bidang perindustrian, untuk yang mana akan merangka satu strategi untuk memulihkan ekonomi secepat mungkin. Dan di sini juga seperti cadangan yang ataupun pandangan daripada yang bagi Datuk tadi, kita akan melihat juga di peringkat agensi kerajaan negeri, apakah proses-proses prosedur kerja yang mungkin agak lapuk ataupun sudah tidak terpakai, sudah tidak relevan masa post-COVID ini, untuk kita tambah baik ataupun kita come up with a new regulation yang lebih mudah, lebih ringkas dan lebih cepat. Yang ini semua ni akan diperhalusi oleh komiti ini, yang mana ini merupakan satu komiti yang besar di peringkat negeri dan ada staf-staf di bawahnya yang akan melihat secara detail di peringkat sub-sub atau jawatankuasa kerja yang akan diterajui oleh esko-esko yang berkaitan. Contohnya kalau sektor pelancongan, esko pelancongan akan melihat how kita nak revive ataupun rebound balik sektor pelancongan di Pulau Pinang. Mana saya rasa salah satu sektor yang begitu terkesan semasa pandemik COVID-19 ini adalah sektor pelancongan.
Yang inilah perkara yang akan kita lihat dan akan diperhalusi. Dan juga dalam hal ini kita ada satu agensi yang di bawah Kerajaan Pulau Pinang, iaitu Invest Penang. Ini agensi yang akan melihat data-data tentang perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi semasa di Pulau Pinang, melibatkan juga ekonomi secara global lah. Apakah sektor-sektor yang perlu perubahan yang perlu dilaksanakan. Selain daripada itu, yang kita ada lagi satu agensi. Kalau tadi di Perlis kita ada pelan digital untuk Perlis, tetapi kita sebenarnya ada satu lagi agensi yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dinamakan Digital Penang. Digital Penang telah wujud dan kita pun sudah merangka Penang Digital Transformation Master Plan, yang mana draftnya memang sudah ada sebelum COVID-19 ataupun sebelum PKP ini, yang mana akan dibentangkan kepada ahli lembaga sebelum kita endorse di peringkat Kerajaan Negeri, di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada September akan datang. Perkara ini pun akan diperhalusi dengan mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi kita akan membuat penyelarasan tentang yang penambahbaikan kepada prosedur kerja yang mungkin menghalang kepada pertumbuhan ekonomi. Mungkin perkara-perkara yang perlu dilakukan adalah pendigitalan proses-proses kerja yang lebih cepat dan memudahkan pihak pelabur ataupun pihak swasta untuk membantu mereka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Pinang. Datuk, jelas penjelasan Datuk tu. Terima kasih banyak-banyak. MPC ni kita banyak berhubung ya dengan banyak agensi ya, termasuk kementerian ya di Putrajaya. Dan salah satu ya maklumat yang kita terima ialah bagaimana kerajaan sekarang ni nak melihat apakah cadangan-cadangan yang disebut sebagai radical recommendation lah ya, radical recommendation. Sebab if we go by the business as usual, kita sudah tentu akan bergerak seperti biasa dan kita tidak akan daya lah seize every opportunity yang ada ya. Jadi kita nak kena respon cepat. Dan bila disebut radical balik pada negara Georgia ya, Datuk Paduka Amar dan juga YB Azman ya. Georgia ni dia ada satu peraturan I think there's a law that says that never ask citizen the same information more than once. Ya, never ask. Contohnya kalau kita pergilah, you nak buat kad IC ke, you nak pergi income tax ke, you nak pergi ke immigration ke, saya ingat maklumat sama. Orang tu akan tanya dia nama apa, Azman Yusof juga, umur dia berapa, surat beranak dia berapa, dah kahwin, alamat rumah, sama je, kecuali mungkin ada beberapa maklumat yang diperlukan mengikut konteks kita punya permohonan ya. Jadi dekat Georgia tu, there is a law, I think, never ask citizen more than once same information Kalau kita dah bagi sekali, citizen can actually sue the government to say that you have actually breached your promise to the people that you will make things easy. So the same thing dekat Malaysia ni, kita ada banyak sistem, kita develop macam-macam, but we do come across sometimes system kita do not talk to each other. That's why you go to one department, you still have to provide fresh information, you have to reapply. Sebenarnya kalau kita guna je IC kita, maklumat tu sama. Ya, cuma perlu pertambahan sikit lah. Mungkin ada orang yang dia tambah bini dia, dan dia kena declare lah. Now I have got 2 wife, before this I got 1. Ya, itulah kena update ya. Baik, jadi bila kita sebut sebagai radical recommendation, kita harus melihat kepada cadangan yang betul-betul radikal yang boleh merubah ya landscape ya. Contoh kalau kita lihat dengan COVID-19 ni, dulu sebenarnya kalau tak silap saya, kerajaan memang dah rancang dulu tentang digital government. Kalau tak silap 2007 ya. Selepas 13 tahun pelaksanaannya masih belum menyeluruh. Assalamualaikum Dato' Abdul Latif. Minta maaf saya terpaksa interrupt. Kita masa dah nak habis dah rupanya. Sekejap betul masa berlalu. Jadi dah terlalu, saya kata mungkin sebab mungkin ada YB lain mungkin ada perlu, mungkin kita boleh buat sedikit wrap up dan sebagainya.
Okey, boleh. Ha. Baik, saya mungkin boleh pergi pada soalan penutup lah. Mungkin yang ni boleh dirempak. Ya. Soalan penutup nanti saya akan ambil baliklah untuk ni. Okey, sila. Ya. Mungkin boleh setiap Setiausaha Kerajaan Negeri berkongsi tentang apakah cabaran yang dihadapi untuk meningkatkan produktiviti di negeri masing-masing. What are those real issues? Whether it's social issues ke, economic, whether it's got regulatory ke, whether it is about attitude ke, whether it's about citizen discipline ke. Mungkin you may share, and then what would be the effort to be undertaken by the state government to move forward so that state can be productive and you can continue with your economic growth. So saya minta mungkin YB Pulau Pinang dulu, silakan. Sejahteraan di Pulau Pinang. Okey, terima kasih bagi Datuk. Mungkin dalam hal peningkatan produktiviti post-COVID, lepas COVID ni, saya rasa di segi perubahan mindset di kalangan seluruh pihak atau semua pihak, agensi kerajaan, pihak swasta, pelabur, peniaga dan juga rakyat sendiri. Dengan perubahan mindset ini, saya rasa barulah kita mungkin secara gradually boleh berubah ke arah new norm ataupun normal baru dalam pelaksanaan aktiviti ataupun tugasan post-COVID. Satu lagi saya rasa untuk memastikan kejayaan tugas atau tanggungjawab yang diberikan, utamanya dalam mengharungi COVID-19 semasa PKPD ini ataupun apa-apa juga SOP yang dikeluarkan oleh pihak KN di masa-masa yang akan datang. Saya rasa di segi penguatkuasaan itu tidak boleh diletakkan secara 100% di atas bahu kerajaan kita. Kerana kalau kita ingin menguasakan sesuatu perkara itu, saya rasa tidak mampu anggota menguasa di kerajaan sahaja. Kita lebih kepada self-regulation. Oleh demikian, kita sendiri dalam komuniti yang kecil, mungkin di peringkat family, di peringkat universiti, sama-sama memainkan peranan untuk pastikan kita dapat memutuskan rantaian penularan wabak 19 ini dan kita boleh melaksanakan tugas dalam new norm yang baru. Saya rasa setakat itu pandangan saya. Saya mohon diri because saya ada satu motorat yang sedang berlangsung dengan Yang Amat Berhormat CM. Saya ucap terima kasih kepada pihak Yang Bagi Datuk, MPC dan sahabat-sahabat saya di Perlis dan juga di Kedah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah bukan dalam alam maya kita akan jumpa seperti biasa dulu. Terima kasih. Saya minta mungkin Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah untuk respon pada soalan yang sama tu, cabaran yang dikatakan langkah yang diambil. Silakan. Okay Datuk, one of our biggest challenges sekarang ni ialah pun kita daripada segi population muda tapi kita punya attitude sudah tua. We are unwilling to change and make changes. Macam kita kata tadi lah, to make the changes we might have to do something drastic with our life. We have been talking about paradigm shift, we have been talking about change of mindset, tetapi dari segi realitinya ia agak sukar dilaksanakan oleh kerana kita masih terikat dengan cara-cara lama. Oleh kerana one of the biggest challenges for us right now, especially in the government sector dan juga di sektor lain lah, untuk berani untuk berubah kepada satu cara baru, iaitu pada masa kini we have to start changing our life and our proses kerja kepada digitalization yang lebih ketara lah pada masa hadapan. We in Kedah more than willing to move in that direction dan kita akan memastikan bahawa negeri Kedah ini kita berubah secara drastik selepas ini, terutama sekali dalam mendigitalize our system and our program. Bagi saya itu saja saya nak cakap pada masa kini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MPC dan pihak Yang Berhormat Datuk SUK Perak, Pinang dan SUK Perlis ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Kita jumpa lagi pada masa hadapan. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih Datuk Amar. Saya menghargai pelibatan Datuk Amar dalam sesi ini. Saya seterusnya mengajukan soalan yang sama juga pada YB Tuan Azman ya.
challenges Tuan Azman and what would be your action to move forward? Okey. Dalam konteks PLES ni, saya melihat keperlunya lebih banyak lagi lah kerjasama di antara tiga negeri ni. Pulau Pinang, Kedah dan juga PLES. Sebab walaupun pembangunan tu sekarang kita tengok berlaku di ketiga-tiga negeri, tapi lebih berbentuk kepada negeri masing-masing. Tapi saya lihat ada opportunity untuk ketiga-tiga negeri ini berkongsi pembangunan secara bersama dengan melihat apa advantage win-win situation bagi ketiga-tiga buah negeri tersebutlah. Ini yang saya harapkan dapat berlaku di masa hadapan supaya pembangunan yang di wilayah utara ini akan lebih teratur, lebih seragam untuk ketiga-tiga buah negeri. Itu yang pertama. Di peringkat negeri pula, saya rasa di Pulau Pinang dan di Kedah pun sama juga, kita kena lihat kembali kerendah birokrasi. Saya ingat lagi masa saya di Mampu masa lepas, ketika itu bersama dengan Datuk juga dengan NPC, kita mengkaji bagaimana lesen-lesen yang kita rasa tak perlu lagi dah diperkenalkan, malah perlu dimansuhkan untuk mempermudahkan bisnes itu cepat untuk dilaksanakan. Saya ingat ketika saya membuat kajian e-submission ketika membuat lawatan rasmi ke Singapura, mereka telah memperkenalkan satu sistem digital yang mana submission, e-submission dipanggil projek itu, dan dia memperkenalkan permohonan untuk pembangunan dilakukan secara digital, tetapi dia mempermudahkan kerana bila ada submission itu telah dilakukan, sistem tadi secara intelijennya menyemak sama ada dokumen maklumat-maklumat yang telah dihantar itu telah pelengkap atau sebagainya, dan dalam tempoh kurang daripada, saya ingat kurang daripada berapa minit 5 minit ataupun kurang lebih kurang, telah pun diluluskan secara prinsip. Tapi tidak dalam keadaan ketika di Malaysia ni dahulu yang mana contohnya nak membina sebuah hotel, kita mengatakan ada 18 jenis lesen yang kita mesti peroleh sebelum kita binakan lesen. Tapi ketika GTP 1.0, yang mana saya juga salah seorang daripada partisipan dalam GTP 1.0, kita dapati sebenarnya tak perlu 18 lesen. Kita memerlukan hanya 4 lesen yang wajib. Jadi dalam hal ini, kerana pemikiran kita, apabila kita nak menggalakkan kembali ekonomi itu cergas, mendapatkan pelaburan yang banyak, membuat satu drastic change, maka kita kena lihat balik hanya perkara penting saja yang kita highlightkan. Yang mana yang secondary dan sebagainya, itu kemudian cerita. Jadi dalam kata-kata kita permudahkan kepada business community untuk melaksanakan tugas. Dalam saya tarik sikit lagi kes-kes yang dalam bentuk bisnes ni, yang contohnya kepada penjaja lah contohnya, tadi tu terlalu tinggi sangat, industri dan sebagainya, SMB. Saya go pada penjaja. Di PLES ni kita akui, kita ada penjaja-penjaja yang tidak ada permit, tidak ada lesen. Ketika COVID hari itu, banyaklah yang ada masalah kerana tak dapat berniaga sebab kita berikan hanya mereka yang ada lesen dan permit. Tapi dalam konteks ini sebenarnya adalah satu opportunity. Apabila mereka ingin berniaga, maka kita kena berikan ruang untuk mereka berniaga dengan memberikan satu permit khas. Permit khas ini tidaklah sama seperti mana permit yang biasa, yang mana mereka harus menyertai program khusus dan sebagainya, tetapi memadai permit khas untuk berniaga sebentar dalam tempoh COVID tersebut, dan selepas tempoh COVID, maka mereka mesti melalui proses yang formal tadi, yang permit yang sah tadi ataupun yang lesen sah tadi. Jadi ini kita nak memutihkan underground ekonomi kepada mereka yang berdaftar secara proper lah dalam bidang perniagaan tersebut. Selain daripada itu, tadi saya ceritakan kerendah birokrasi, saya kata juga tentang kerjasama wilayah ekonomi. Saya juga nak menceritakan tentang public engagement ini. It's very important, penglibatan kerajaan dengan masyarakat. Sebenarnya apabila kita mengeluarkan satu-satu inisiatif ataupun satu-satu polisi, maka kita mesti engage ataupun berhubung dengan masyarakat supaya masyarakat faham kenapa kerajaan melakukan perkara-perkara tersebut. Bila rakyat memahami perkara tersebut, maka kita akan dapat sokongan bagaimana kita nak melaksanakan program tersebut sampai ke peringkat akar umbi sekalipun. Ini yang kita lihat bagaimana kita melaksanakan bila kita menentang COVID, cuba mengusahakan program-program menentang penularan wabak COVID-19, bagaimana melibatkan kuasa kerajaan, swasta, masyarakat, JKK, masyarakat kampung, segala-galanya, individu semuanya telah mematuhi. Sebab itu kita berada dalam keadaan di mana kes kita COVID hari ini hanya 18 kes. Jadi itu menunjukkan satu kerjasama yang menyeluruh, yang melibatkan tentang public engagement di antara kerajaan dan juga masyarakat. Yang seterusnya, saya juga nak menyentuh tentang sudah tiba masa cabaran kita harus hadapi adalah melihat kembali kompetensi yang berada di peringkat
pegawai kerajaan ke kita kerajaan hari ini. Di manakah knowledge mereka? Sebab tu kalau baru-baru ni saya bermusyawarah dengan pentadbiran sekali lagi dengan agensi dan juga pegawai-pegawai kanan saya mengatakan sebab time for us ataupun sudah masa tiba masanya untuk kita berikan tumpuan kepada kursus-kursus yang berbentuk fungsional, bukan lagi berbentuk generik. Jadi berkata fungsional ni khusus kepada bidang-bidang yang patut kita berikan tumpuan. Kalau kita harus tumpukan kepada bidang digital, maka mereka ini harus diberikan pendedahan kepada elemen digital itu sendiri. Jadi mungkin kita akan ada banyak scenario planning yang harus kita permainkan supaya kita mudah memahami, dan dengan demikian kita mempertingkatkan kita pengetahuan, kita punya kompetensi, dan insya-Allah macam saya katakan tadi, kalau saya nak perjuangkan pelan digital police tadi, maka sekiranya semua orang dah kompeten tentang ilmu dan juga pengalaman, maka mudah melaksanakannya di masa akan datang. Itu antara yang saya nampaklah untuk di place. Interesting ya, feedback, dan saya percaya ya the word is engaging lah, engaging ya. Sama juga di wilayah utara, kita ada sebenarnya 4 negeri ya di bawah wilayah utara kelolaan MPC ya. Perak belum kali dalam sesi ni. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi pelancongan ya, kita sebenarnya boleh get every state ni connected ya. Pelancong boleh datang, dia bukan hanya datang kat Pulau Pinang. Bagaimana kita boleh mendekatkan mereka dengan peluang-peluang yang ada. So dari segi logistik, macam mana kita get connected ya. Get connected logistik ke mana ya, tempat tinggal, hotel, kenderaan, perhubungan dan sebagainya. Kalau each of these state were able to sit together, get connected, sebab kita ada yang north corridor tu, economic corridor, and same thing macam some of these procedure we can uniform ya. Jadi kalau pelabur datang, the moment dia cross to another state, dia akan orang kata tengok benda uniform, mudah ya, kita boleh facilitate. This something that we can look at, dan that's why juga pernah kita utarakan ya, perancangan untuk kita wujudkan apa yang kita sebut sebagai regional pemudah ya, di mana we will have 4 states together with the private sector, kemudian yang economic corridor di secretariat, dia akan be the secretariat untuk pemudah ya, wilayah. Dengan kerjasama of course MPC lah, we are di secretariat pemudah di central level lah. And this is where whatever issues we will resolve together, we will work with the industry, and of course we will have to do engagement with the rakyat. I think later bila we put things into implementation, everyone will own up, because why? They became part of that process and they have contribute their input. Jadi sebenarnya Encik Azrul mention tadi, saya tidak mau mengambil kerana masa juga mencemburi kita. Saya jangkakan tadi pukul 4 ya. Tapi tak apa, akan ada lagi ruang ya dan kesempatan pada masa depan. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya, banyak-banyak khususnya pada ketiga-tiga ya, Sdn Kerajaan Negeri ya. Yang berhormat Tuan Azman ya daripada Negeri Perlis, yang berhormat Datuk Paduka yang Amar, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, dan juga rakan kita yang baru ya lepas meninggalkan majlis kita ni, iaitu yang berhormat ya Datuk Abdul Razak ya, Jaafar yang menghadiri mesyuarat dengan Ketua Menteri. Terima kasih banyak-banyak. Saya pasti sesi kita ni telah mendatangkan banyak manfaat, bukan hanya di antara kita yang terlibat dalam sesi virtual ini, malah pendengar-pendengar lain ataupun audiens yang mengikuti sesi tersebut pada sembang yang produktif. Dan kita dengan tagline Kedah produktif, Perak produktif, Perlis produktif, Pilihan produktif, itulah tagline kita. Melalui tagline ini kita akan berusaha dengan aktiviti bagi meningkatkan produktiviti bagi setiap diri di wilayah utara. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini ya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Mahal Zahir dan Fatin. Tahun ini mungkin tak ada rumah terbuka, kita akan rayakan di rumah terbuka. InsyaAllah bagi sesuatu yang berlaku, setiap sesuatu yang berlaku sebenarnya ada rahmat ya. In every crisis there is always blessing ya. So sekian daripada saya, Abdul Latif Abdul Rahman, Ketua Pengarah MPC, dengan ucapan ya, stay safe, stay healthy, and stay productive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.